Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Berkata Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, hanya senya orang yang bakal memperoleh apa yang ada di sisi Allah itu dengan bersabar. Sebab itulah Allah Ta'ala meneguhkan perintah dengan memperbanyakkan bersabar. Dan ketahuilah bahawa kefakiran dan sifat sabar itu tidak mungkin berkumpul melainkan kepada hak orang mukmin. Ingatlah bahawa para pencinta Allah itu kerap diuji, namun begitu mereka tetap bersabar. Kemudian mereka diilhamkan untuk melakukan bermacam-macam kebajikan meskipun bala itu terus menimpa mereka. Dan mereka pula terus-menerus bersabar menanggung semua yang datang. Semua yang datang menimpa mereka dari Tuhan mereka Azza wa Jalla. Kalaulah tidak kerana sabar, nescaya kamu tiada akan mendapatiku bersama-sama kamu sekarang. Kakiku terikat pada jaringan menangkap burung dari semalam ke malam yang lain. Mataku terus membuka sedang kakiku terlepas. Di siang hari mataku tertutup, sedang kakiku pula terikat pada jaringan itu. Ini semuanya adalah kerana masalah kamu, sedang kamu tiada mengerti. Kalau tidak kerana tunduk kepada kehendak Tuhan Azza wa Jalla, apakah ada lagi orang yang berakal waras ingin tinggal di negeri yang semacam ini, serta bergaul dengan penghuni-penghuni yang sudah merata-rata, sudah terbala dengan segala macam sifat-sifat riak, nifak, zalim dan bermacam-macam amalan syubhat dan haram. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sabar merupakan salah satu daripada sifat orang-orang yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan, mengingatkan orang beriman supaya senantiasa bersabar. Firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan hendaklah kamu memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan menunaikan solat. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah menyebut dalam firman yang lain, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kamu, dan ikat tahan diri kamu untuk terus berjuang, dan bertakwalah kepada Allah. Dengan itu engkau akan berjaya. Bahawa Allah telah jadikan sesuatu tak akan diperolehi melainkan dengan sabar. Kullu syai' yunalu bis sabr. Semua benda diperolehi dengan cara sabar. Kalau tak sabar, kita tak akan dapat. Tetapi kita nak bercakap tentang membina hubungan dengan Allah. Memang Allah jadikan sunatullah pada dunia ini semuanya mesti sabar. Atau dengan bahasa ayat hari ini, semuanya kena tunggu. Tunggu itu ialah sabar, menahan diri. Tuan-tuan nak makan, tuan-tuan order daripada delivery yang hantar makanan, tuan-tuan pun kena sabar. Kadang-kadang kita ni telefon polis, telefon bomba, telefon ambulan pun kena sabar. Telefon ni saya nak lapor dia kebakaran, dia pun tanya saya nak cakap sikit kat mana berlaku, pukul berapa. Walaupun kita tengok ni terbakar hangus ni, tapi kita kena beri maklumat, kena sabar.
Katakan berlaku jalan sekian, pukul sekian, saya nampak macam, okey cik, cakap lagi, ni kedai dah hangus ni. Tapi memang kita diajar begitu. Supaya tindakan yang berlaku selepas itu tindakan yang baik. Maka kalau begitu, segala urusan-urusan duniawi, semua urusan duniawi kena sabar. Maka dalam urusan ukhrawi, sabar itu lebih kelihatan. Tetapi dalam bab dunia ni orang tak nampak, walau dia kena sabar juga. Pencuri nak merompak kena sabar. Tengok orang tak ada dulu baru merompak. Tetapi oleh kerana sabar dalam melakukan hal duniawi itu selari dengan nafsu, maka seperti seolah sabar tu tidak dibicarakan. Tetapi bila kita bercakap tentang agama, maka sabar itu dibicarakan. Kerana apa? Kenapa yang kita nak buat bertentangan dengan hawa nafsu? Kita solat, kita tunggu imam baca ni panjang, kita tak mampu sabar. Kadang kita puasa, kita tak mampu sabar. Kadang-kadang dalam hal-hal kehidupan kita yang berkait bersangkut dengan agama, kita tak boleh sabar. Tetapi hal dunia, kesabaran kita luar biasa. Tuan-tuan yang beratur dekat stadium, nak dapat tiket. Yang beratur dekat hypermarket, supermarket, nak dapat apa yang disebut sebagai tawaran murah dan sebagainya, mereka boleh bersabar dengan mudah. Tetapi untuk berbicara tentang agama, maka kita lihat masalah sabar ini mula terselah. Kerana itu bersabar kerana Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, sifat orang beriman ni dua yang ada. Pertama fakir, yang kedua sabar. Apa maksud kefakiran di sini? Ialah orang beriman sentiasa diuji dengan kefakiran. Sentiasa diuji dengan kemiskinan. Ujian Allah. Kenapa? Kerana orang kafir boleh mengambil dunia ini ikut suka dia nak ambil. Haram ke, yang dilaknat ke, apa sahaja dia boleh ambil. Dia boleh ambil mempelam orang, buah kelapa orang, pasu bunga orang. Itu cara kehidupan orang kafir. Tetapi orang beriman tidak boleh mengambil yang bukan hak dia, walau sedikit. Orang beriman ada halal dan haram, ada dosa dan pahala. Ada kewajiban-kewajiban dia. Kalau sekiranya orang Islam menternak kambing, maka kewajipan kita keluarkan zakat. Kewajipan kita membantu fakir miskin. Dan kewajiban yang banyak bagi orang kafir tak ada. Dia tak ada cerita zakat-zakatnya. Dia cuma cerita income tax. Orang beriman pun kena bayar income tax. Orang beriman sentiasa bertindih, kita katakan sentiasa berkumpul antara denda-denda duniawi dan juga ujian-ujian ukhrawi. Orang kafir mereka boleh pakai apa yang mereka nak pakai, orang beriman ada peraturan. Orang kafir boleh menang dengan cara apa pun, orang Islam nak menang ada peraturan. Maka ini mendedahkan kita kepada kefakiran. Kita bersedia. Kita tak nak ambil rasuah. Kita tak nak ambil rezeki haram. Rezeki orang. Rezeki yang bukan milik kita. Kita tidak mau dibayar gaji tanpa kita bekerja. Maka ini disebut sebagai mencuri, itulah tidak. Kerana itu kita tolak itu semua. Maka kita terdedah dengan kefakiran. Tak apa, inilah orang beriman. Kita tidak mau klaim palsu. Kita tak nak klaim palsu. Artinya ke mana orang lain klaim palsu, semua benda diklaim palsu. Pergi jarak 10 km, naik jadi 100 km. Patut RM10 jadi RM100. Kita takkan buat. Kita bersedia untuk fakir. Ketika mana orang kafir itu berangan-angan nak kaya dengan judinya, nak kaya dengan segala perkara-perkara mungkar, kita tidak memilih demikian. Kita memilih bersabar dengan rezeki yang halal. Bukan syiar kita sedikit yang mengingatkan kita pada Allah lebih baik daripada banyak yang melalaikan kita dari Allah. Maka ini dia sebut tahap bagaimana bersedia kita untuk fakir. Dan bersedia kita dengan sifat sabar kita. Kita faham bahawa kehidupan dunia ini menuntut kepada kesabaran. Dan bila mana seorang bersabar, Allah akan jadikan dia pemimpin.
Allah Ta'ala menceritakan dalam Al-Quran, bila sebahagian daripada Bani Israel bersabar dengan perintah Allah Ta'ala. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami jadikan sebahagian mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin. Memimpin manusia kerana mereka mempunyai sifat sabar dalam mentaati perintah kami. Dan mereka amat meyakini setiap perintah Allah SWT. Tentu kepimpinan sebenar ialah kepimpinan orang-orang yang beriman. Kerana kepimpinan orang beriman itu mengambil kira hukum sabar. Tetapi kepimpinan orang kafir tak ada istilah hukum sabar. Kerana itu kita lihat negara di mana orang Islam menjadi minoriti seringkali dizalimi. Tetapi negara di mana orang bukan Islam menjadi minoriti, dia dibela. Kenapa? Kerana asas pemerintahan Islam begitu. Maka kerana itu dalam melaksanakan hak sabar, melaksanakan hak kemiskinan ini, maka kita senantiasa bersedia. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyatakan, siapa pun yang cinta pada Allah, maka dia akan terus dibalai oleh Allah, diuji untuk diketahui apakah dia benar atau tidak, dia ikhlas atau tidak, dia bersungguh-sungguh atau tidak, atau sebagainya. Dia akan diuji di sekat itu, di sekat kebaikan ini, di sekat kebaikan itu. Namun bila dia orang yang sabar, Allah ilhamkan dia untuk buat perkara yang lebih baik, perkara yang lebih banyak manfaatnya kepada manusia. Maka ini orang yang bersabar. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, apa pun kita diuji, pertama kita melihat bahawa ini tanda Allah Ta'ala sayang kita. Imam Ash-Sha'bi rahmatullahi alaihi berkata, bila aku diuji oleh Allah, aku bersabar kerana 4 perkara. Yang pertama, seberat mana pun ujian yang menimpaku, ada lagi yang lebih besar, yang tak kena. Tentu kalau kita tengok ujian-ujian yang kena pada kita, berat tak ujian berat, tapi ada lagi yang berat kita tak kena. Maka bersyukurlah pada Allah. Yang kedua, kata Imam Ash-Sha'bi, Allah berikan aku kesabaran waktu menghadapi ujian. Tuan-tuan, sabar kita hari ini kerana Allah bagi. Wa ma sabruka illa billah. Sabar kita datang daripada kurniaan Allah. Bila Allah uji kita, Allah beri sabar. Cukup manis. Cukup hebat. Yang ujinya kita, Allah. Yang beri kita sabar juga Allah. Seolah kita ni tuan-tuan, gini. Kita diuji untuk tidak mengambil yang haram. Tapi dalam masa sama Allah terus memberikan kita rezeki yang halal yang banyak. Benda yang sama bila kita diuji, tapi Allah bagi sabar kat kita. Dan yang ketiga, setiap kali aku diuji, kata Imam Sya'bi, aku sentiasa mengingati Allah, istirja'. Aku menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, supaya aku mendapat pahala di sisi Allah. Dan yang keempat, kata Imam Sya'bi rahmatullahi alaih, aku bersyukur setiap ujian Allah menimpa aku, kerana Allah tak uji agama aku. Allah cuma uji fizikal, rezeki, anak-anak, keluarga. Tuan-tuan, bila Allah uji agama, itu tanda Allah benci. Macam mana uji agama? Tak semayang, tak puasa, tidak mahu melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Itu diuji dengan agama. Menghina Islam, memuji kekufuran, seronok dengan kekufuran, kemunafikan. Tuan-tuan, kita berlindung pada Allah daripada diuji agama kita. Biar diuji fizikal, biar diuji harta benda, biar diuji anak pinak, biar diuji dengan pangkat dan jawatan, biar diuji dengan kawan dan jiran tetangga, diuji dengan adik-beradik dan keluarga. Tapi jangan diuji dengan agama kita. Kita tetap istiqamah solat, istiqamah berdoa, istiqamah membaca Al-Quran, istiqamah ke masjid, ke surau, istiqamah solat berjemaah. Kita tetap istiqamah berzikir padanya. Kita tetap istiqamah berdoa kepadanya. Maka selagi mana agama kita tak terkurang, maka ujian-ujian itu semuanya adalah kebaikan untuk kita. Kerana itu, seorang sahabat yang mulia, Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kita mendapati kemanisan hidup ini dengan bersabar.
adrakna hadzal 'aish bis sabr. Kita dapati kemanisan hidup ini dengan bersabar. Lau kana as-sabru minar rijal lakana kariman. Kalau sabar itu ialah manusia, pasti dia manusia yang amat mulia. Indahnya sabar. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, sabar itu bimanzilati ra'si minal jasad. Tuan-tuan, sabar ni kepala bagi jasad. Bila kepala tak ada, siapa yang hidup? Orang kena potong kaki boleh hidup lagi, potong tangan boleh hidup lagi, potong kepala mana ada yang hidup. Maka kalau kita tak sabar, kita tak boleh hidup lagi. Sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, la imana liman la sabra lahu. Tak ada keimanan orang yang tak sabar. Jadi kita bersabar. Bahkan kata Umar bin Abdul Aziz, bila Allah Ta'ala mengambil salah satu nikmat kita dalam ujian hidup, kita kalau katakan 1 hingga 10, ini nikmat kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nikmat kita. Allah ambillah nikmat nombor 2. 2 dia ambil. Tinggal 1, 3. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, siapa yang diambil satu nikmat daripada susunan-susunan nikmat Allah Ta'ala kepadanya, maka dia cepat-cepat fill in the blank, isi tempat kosong dengan sabar. Nombor 2 tadi hilang nikmat, maka cepat diisi sabar. Melainkan tidak lama selepas itu Allah akan menggantikan yang lebih baik daripada yang hilang. Tapi kita kena fill in the blank tu, isi tempat kosong tadi dengan sabar. Saya bagi contoh tadi, kalau nikmat saya 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allah ambil yang 2 ni, nikmat nombor 2. Nikmat nombor 2 ni apa misalnya? Oh, kaki sakit, tangan okey, kepala okey, harta okey, anak okey, bisnes okey, pangkat okey, jiran tetangga okey. Nombor 2 ni Allah ambil kaki sakit. Sakitlah gauk contohnya. Sakit sendi, sakit salah urat, jatuh main bola misalnya, main takraw misalnya. Lalu kita isi yang diambil Allah tadi dengan sabar. Sabar. Melainkan kata Umar bin Abdul Aziz, Allah akan awadahu khairan minha. Allah akan ganti lebih baik. Tuan-tuan, kalau orang tahu tentang nikmat sabar, kelebihan sabar, gantian pada sabar, maka mereka sudah bersabar sebelum kena ujian. Bersabar sebelum kena ujian. Tuan-tuan, sabar ni kita ada peringkat. Ada orang yang hebat ni, dia bersabar sebelum kena ujian. Ini yang berlaku pada Syekh Abdul Qadir Jilani. Bila anaknya meninggal dunia, dia kata, aku dah tahu dia akan meninggal dunia. Dah tahu lama dah. Semenjak dia lahir, aku tahu dia akan mati nanti. Ini orang sabar mula-mula. Dah tahu. Yang kedua, orang yang sabar waktu diuji. Kena uji baru dia sabar. Maka ini tahap yang kedua. Yang ketiga, orang yang tak mampu bersabar melainkan selepas dia mendapat gantian. Kalau dulu dia tak berjaya SPM, Allah fras menonggeng dia, sampailah dia mula hilang rasa sedih tadi. Bila dia dapat masuk universiti, baru tenang. Yang ni diuji, bisnes jatuh, rosak, terus dia ingat tentang kerugiannya, sampai dia untung balik, baru dia boleh sabar. Ingat balik, dia sabar, dia nampak hikmah. Ini peringkat ketiga. Dan peringkat yang keempat, orang yang tak ada terus sabar. Tak ada. Dia terus kenang benda tu, walau dia sudah mendapat gantian. Umpama contoh, seorang yang dia hilang duit RM1,000. Hilang duit RM1,000. Bila hilang, dia pun sedih. Lalu ada orang tengok dia sedih. Kenapa mak? Hilang duit RM1,000. Tak apalah, saya bagi awak RM1,000. Orang pun bagi dia RM1,000. Dia pun masih termenung. Tanya, mak kenapa pula termenung? Dia kan dah dapat RM1,000. Yelah, teringat lagi duit yang hilang. Kalau jumpa tu jadi RM2,000. RM1,000 campur RM1,000, RM2,000. Oh, dia boleh ingat lagi. Maka organisme tak ada sabar langsung. Dia terus kenang-kenang yang dulu. Untuk dia terus mendapat nikmat mengikut cita rasa hawa nafsu. Tuan-tuan, nikmat ini bukan mengikut cita rasa kita. Nikmat ini kurnia Allah Ta'ala untuk kita rasa.
Kalau nikmat mengikut cita rasa kita, maka banyak mana nikmat itu membinasakan. Bila Allah sayang, Allah beri nikmat mengikut apa yang Allah kehendaki, yang sesuai untuk kita, supaya kita merasakannya. Bukan Allah beri nikmat mengikut apa yang kita nak kalau Allah sayang pada kita, lalu ia membinasakan kita. Kalau kita dah sebut semalam, kita diajar oleh Allah Ta'ala untuk bergembira dengan pemberi, lebih daripada gembira dengan benda yang kita terima. Benda yang kita terima, kita gembira sikit-sikit je. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kamu jangan terlalu bersedih dengan apa yang hilang, jangan terlalu gembira dengan apa yang datang. Sikit-sikit okey. Dapat anak, alhamdulillah, suka seronok, tapi taklah gembira melampau-lampau, kerana Allah tak suka. Inna Allah la yuhibbul farihin. Allah tak suka orang melampau gembira. Orang main bola, dia buat go satu, gembira tak? Gembira, biasa je lah. Jangan punya gembira, dia punya keliling padang, seronok, buka baju, keliling. Orang dah sepuk dah tengah tu, jaring go balik, jadi seri balik. Tak gembiranya sekejap. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok peraturan orang main bola, bila dia buat go, dia tak boleh gembira lama-lama, sekejap je. Lepas tu, main balik. Tak ada lagi gembira sampai tamat perlawanan. Kita sendiri, dalam ibadat puasa kita sebulan Ramadan, kita berpuasa, lalu kita pun digembirakan oleh Allah dengan satu hari raya. Datang hari raya, gembira. Tapi lepas itu, terus kita disunatkan puasa 6. Disyariatkan puasa 6 Syawal. Allah nak ajar kita kat dunia ni jangan gembira sangat. Gembira ala kadar, okey. Sebab itu tuan-tuan, gembira kita melampau menyebabkan pendengki kita ada. Haters kita ada. Kerana itu sebahagian nikmat ni kita kena sembunyikan. Tak nak beritahu orang. Kita tak gembira ke gembira. Tapi menunjukkan kegembiraan melampau boleh membinasakan kita. Binasakan kita, rosakkan kita. Kerana manusia yang kita berhubung, ramai pada pendengkinya. Atau kalau kita tunjuk lebih, semua benda kita lebih, akan ada orang yang cuba menjatuhkan kita. Sebab itu setiap nikmat ala kadar gembiranya. Gembiralah dengan Tuhan yang pemberi nikmat. Bila mana kita gembira dengan Tuhan pemberi nikmat, maka Allah jaga kita. Bila mana kita cuma gembira dengan nikmat, maka kita mungkin binasa dengan nikmat tadi. Maka hati-hati. Umpama seorang dapat emas ketuk, atau dapat emas ketuk, maka dia pun gembiralah, dia berarak, tengok aku dapat emas, berarak kampung, taman. Malang-kadang kena rompak, habis emas dia. Bukan emas dia hilang, dengan lehernya sekali hilang. Sebab itu gembira kita tak boleh melampau-lampau. Kerana keliling kita ramai orang-orang yang ada masalah jiwa dan hatinya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, aku ni bersabarlah sampai tahan duduk dengan kamu. Dia ikut Syekh Abdul Qadir, dia nak je bersuluk seorang-seorang, berzikir. Tapi kerana tanggungjawab sebagai ulama untuk mengajar dan mendidik. Dia pernah menghadapi kerana orang zalim, kerana orang fasik, kerana orang riak, kerana manusia yang banyak. Kalau dia ikut dia boleh saja bersendirian, berkhalwat. Tapi dia ada tanggungjawab. Maka tangannya, kakinya sentiasa terikat dengan jaring. Maksudnya terikat dengan tanggungjawab tadi. Maka kalau tidak kena sabar, aku nasihat tak duduk depan kamu mengajar, mendidik kamu, tazkirah pada kamu. Tak mungkin. Sebab kejahatan melata teruk sangat. Kalau tidak aku bersabar dengan benda tu, nescaya aku tidak akan bersama dengan kamu. Artinya tuan-tuan sekalian, sabar ini menjadikan para ulama terpaksa terjun dalam masyarakat. Sabarlah menjadikan para ulama untuk duduk di tempat-tempat yang penuh dengan kejahatan, kefasikan. Kalau mereka boleh selamat, kalau mereka nak selamat, mereka boleh saja tutup pintu, bersuluk. Tetapi bukan itu yang diperintahkan oleh Allah. Sebab itu Nabi menyatakan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang beriman yang bercampur dengan orang dan bersabar dengan kejahatan lebih baik daripada orang beriman yang tak bercampur dengan orang dan tak mampu bersabar bila diuji. Artinya tuan-tuan, kadang-kadang dalam dakwah tadi ada liku-liku dia. Tapi kita kena sabar. Allah dah ajar dalam sabar tadi,
Siapa yang sabar, Allah ilhamkan dia dengan ilham yang banyak. Seolah sabar, setiap kali kita sabar ni tuan-tuan, otak kita akan menjadi lebih bijak dan cerdik. Lagi tinggi sabar kita, lagi bijak otak kita. Kerana itu kita diajar sentiasa bersabar. Bila kita nak bercakap pun kita kena sabar. Tuan-tuan, kita tak boleh cakap ikut kita nak sabar, susun perkataan, pilih perkataan, pilih idea yang baik. Nescaya buahnya akan menjadi baik. Tapi kalau orang tak sabar, maka segala-galanya bertukar menjadi buruk. Jadi sabar, tangga kejayaan. Kita dah sebut betapa pentingnya orang beriman bersabar, kerana ini yang Allah perintahkan pada kita. Maka Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, innallaha yuhibbus sabirin. Allah bersama orang sabar, Allah cinta pada orang sabar. Bukan sabar ini ialah sifat para nabi dan rasul. Kerana itu sabar kita sama ada dalam mentaati Allah, meninggalkan larangan, dan sabar dengan apa yang menimpa tubuh badan kita, dan yang menimpa hati kita, yang menimpa orang yang kita sayangi. Asalkan kita jangan diuji dalam hal agama kita. Kita bimbang, kita tak mampu bangkit kembali. Hal dunia insya-Allah, agama akan membangunkan kita. Dan akan melihat dunia tadi sebenarnya kita tak perlu. Yang kita hilang dari dunia sebenarnya kita tak perlu pun dunia tu. Tapi kita yang terhenge-henge, yang kita katakan terhege-hege nak, kononnya macam perlu, rupanya kita tak perlu pun benda tu. Banyak benda dunia yang kita berjuang untuk mendapatkannya. Akhirnya kita sedar, kita tak perlu pun benda tu. Kita perlukan Allah dalam hidup. Bila kita faham benda tu, indahnya sabar. Hebatnya sabar. Dan kuatnya orang yang bersabar. Dan merekalah yang berada pada kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.